Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Okey, kita sambung matematik tingkatan 1. Kita terus kepada bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, itu yang kita akan belajar. Okey, kuasa 2 adalah nombor yang didarab 2 kali. Okey, kuasa 2 adalah nombor yang didarab 2 kali. Contoh A, bila A kuasa 2 ataupun kuasa 2 bagi A darab A dapat kuasa A kuasa 2. Bila A kuasa 2 kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat A balik. Faham? Okey, dan kuasa 3. Kuasa 3 A didarab 3 kali. Maksudnya A darab A dapat A kuasa 3. Bila kita punca kuasa 3 kan A kuasa 3 tu, kita dapat balik A. Faham? Okey, kita tengok dulu kuasa 2. Okey, untuk permulaan kita tengok dulu apa itu kuasa 2. Okey, apa itu kuasa 2? Okey, kuasa 2. Okey, sekarang kalau awak ingat balik, kuasa 2 ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil square. Okey, apa maksud square? Square adalah kuasa 2. Kalau bahasa Inggeris, kita panggil square. Square adalah kuasa 2. Square juga adalah apa? Segi 4. 4 sama. Okey, so awak tahu segi 4 sama apa dia yang ni kan? Contoh segi 4 sama. Okey, kita lukis segi 4 sama. Okey, bila segi 4 sama, segi 4 sama tu adalah square. Dia punya panjang sama dengan dia punya sisi. Faham kan? Semua sisi dia adalah sama. Itu kita panggil segi 4 sama. So, katakanlah panjang sisi dia 1. Okey, 1. Bermaksud 1 kan? Luas 1 darab 1. Nampak? Okey, panjang sisi dia 1. Luas adalah 1 darab 1 dapat 1. Nampak? Okey, kalau cikgu tukar sisi dia, cikgu nak letak 2. So, sisi dia 2 kan? Luas adalah 2 darab 2. Sama dengan 4. Nampak? Okey. Luas ni adalah panjang sisi kuasa 2. Nampak? Luas adalah panjang sisi kita kuasa 2. Okey. Contoh lain. Apa lagi? Nombor apa yang awak suka? Nombor 5. Kata nombor 5. So, sisi dia 5. Luas dia 5 darab 5 dapat 25. Okey, faham? Okey, yang ni kita panggil, yang kat sini, 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 5 kuasa 2 sama dengan 25. Nampak? Okey. Boleh faham tu? Okey. Itu adalah kuasa 2. Dia adalah kita tengok kepada segi 4 sama. Okey, sekarang kita tengok pula. Nombor kuasa 2 ni adalah nombor yang didarab 2 kali. Faham? Maksudnya nombor yang sama didarab 2 kali. Itu adalah nombor kuasa 2. Okey? Seterusnya kita tengok apa maksud kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni, kuasa 2 sempurna ni adalah yang ni lah. 1, 4, 25. Apa lagi? Apa lagi kita tak buat? Kalau sisi dia 3, 3 kali 3 dapat 9. 9. Kalau 4, 4 kali 4 dapat 16. Okey, dan seterusnya. Okey, nampak?
Okey, so itu kita panggil kuasa 2 sempurna. Di mana kalau kita punca kuasa 2 kan dia dapat nilai nombor bulat. Contoh 25. 25 ni adalah 5 kuasa 2. Kalau kita punca kuasakan 25 ni, punca kuasa 2 kan 25 ni, kita akan dapat, ni pun kita punca kuasa. Kita akan dapat berapa? Kuasa 2 punca kuasa 5. So kat sini pun dapat 5. Nampak? 5 ni dapat nombor bulat. Jadi, bila dapat nombor bulat, 25 ni adalah kuasa 2 sempurna. Nampak? Okey, kita tengok contoh lain. Katalah cikgu bagi contoh nombor berapa? Nombor 49. 49 sama dengan 7 kuasa 2. Okey. So, 49 kalau kita punca kuasakan, kita akan dapat 7. Ni pun dapat 7. Jadi, nombor bulat kan? Bila nombor bulat adalah kuasa, bukan 7 tu kuasa 2 sempurna. 49 tu kuasa 2 sempurna. Okey, macam mana kita nak tentukan nombor itu kuasa 2 sempurna ke tak? Okey, ni cara pengiraan dia. Okey, kita nak tentukan satu nombor ialah kuasa 2 sempurna. Okey, jadi kita gunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, macam mana kaedah pemfaktoran perdana? Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh nombor 36. Nombor 36 ni adalah hasil darab 4 darab 9. Tapi dia bukan lagi faktor perdana. Nampak? Pecahkan lagi 4 ni supaya dia ada nombor perdana. 4 ni adalah 2 darab 2. Nampak? Ni darab. 9 ni adalah 3 darab 3. 2 dengan 3 ni adalah nombor perdana. Yang ini baru faktor perdana. Okey? So, sekarang kita kena kumpulkan 2 darab 3. Nampak? 2 darab 3. Satu pasangan. Satu lagi pasangan. Ya. Darab 2 darab 3. Nampak? So, kita akan dapat jumlah dia adalah 36. Maka, 36 ialah kuasa 2 sempurna. Okey. Kita tengok satu lagi contoh. Okey, kita ambil nombor berapa? Okey, kita ambil nombor 48. 48 ni adalah hasil darab 4 dengan 12. Okey, katalah 12. Okey. Ni bukan nombor perdana kan? Okey, jadi 4 ni kita boleh pecah. Jadi, 2 darab 2. Baru nombor perdana. 12 ni kita boleh pecah jadi 3 darab 4. Nampak? Okey. Ni semua nombor perdana. Faktor perdana dia. Okey. Kemudian, ni faktor perdana. Okey, kita kumpulkan. Bagi dia ada pasangan. 2 kita nak pasangkan dengan 3. 2 darab 3. Darab, alah, ni 2 darab 4. Nampak? 2 darab 4. Jadi bukan pasangan kan?
Ni sama dengan 48. Bila bukan pasangan yang sama, maka 48 bukan kuasa 2 sempurna. Nampak? Faham? Faham ke tak? Okey, boleh ya? Okey, next kita pergi ke latih diri 3.1a. Okey, tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. So, kita tengok A. 45. Apa hasil darab bagi 45? Hasil darab yang dapat 45. Apa? 15 darab 3. Okey, 15 ni adalah 5 darab 3. Dapat tak pasangan? 5 darab 3 darab 3. Tak boleh nak buat pasangan kan? Jadi, bukan kuasa 2 sempurna. Okey, tak puas hati. Adalah cikgu cara lain. 45. 45 ni saya dapat 9 darab 5, 45. Okey, tak apa, kita buat. 9 ni boleh pecah. 3 darab 3. Sebab 9 tu bukan nombor perdana. Okey, so 3 darab 3. Ni 5. 5 tak boleh pecah. 5 ni 5 darab 1. 1 bukan nombor perdana kan? Okey. Jadi, dia masih bukan kuasa 2 sempurna. Faham? Okey, kita tengok B. 100. Okey, 100 yang awak tahu 10 kali 10. 10 ni boleh pecah lagi. 5 darab 2. Yang ni 5 darab 2. Nampak? So, ada pasangan kan? Ada pasangan. Yang ni satu pasang, yang ni satu pasang. Nampak pasangan dia? Okey, jadi 100 adalah kuasa 2 sempurna. Okey, tak puas hati. 100 tu ada nombor lain lagi. Ada yang tak puas hati tu. 100 tu kita boleh buat 25 darab 4, cikgu. Boleh? Okey, so 25 tu apa? 5 darab 5. 4 tu adalah 2 darab 2. Nampak? So, kita boleh jadikan pasangan. 5 dengan 2. Nampak? 5 darab 2 darab. Satu lagi pasangan dia. 5 darab 2. Okey, ada pasangan kan? Jadi, kuasa 2 sempurna. Faham? Okey, faham ya? Okey, kita pergi ke C. Okey, untuk C. 214. Okey, 214. Boleh fikir tak? 214 tu. 214 tu apa hasil darab dia? Okey. Okey, 214 ni 2 darab 107. Ada sifir lain lagi tak? Boleh pecah tak ni? Tak boleh. Okey. Tak boleh. Bila tak boleh, kalau bagi 78, tak boleh. Bagi 3, tak boleh. Bila tak boleh, dia tinggal ni je. Boleh buat pasangan tak? Tak boleh kan? Jadi, bukan kuasa 2 sempurna. Okey, nampak? Okey, sekarang kita buat D. 324. Okey, 324 ni adalah 3 darab 3 pula. 9. 9 darab 36. Okey. 9 ni kita boleh pecah jadi 3 darab 3. 36 ni kita boleh pecah jadi 6 darab 6. Nampak? Okey. 6 ni kita boleh pecah jadi 2 darab 3. 6 ni adalah 2 darab 3. So, yang ni dia akan jadi 3 darab 3 darab 2 darab 3 darab 2 darab 3. Boleh buat pasangan tak? Okay, tengok. 3, 2, 3. Nampak? So, 3 darab 2 darab 3. Satu pasangan. Satu
Pasangan lah kan satu set. Okey, satu lagi. 3 darab 3 darab 2. Nombor yang sama kan? Satu set. Bermaksud kuasa 2 sempurna. Okey. Faham? Boleh? Okey, sekarang kita tengok apa hubungan kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Kuasa 2 tu adalah nombor yang darab 2 kali kan? Kuasa 2 ni adalah nombor yang darab 2 kali. Katalah nombor tu adalah A. A darab A adalah A kuasa 2. Macam mana pula hubungan dia punca kuasa? Nampak? Okey. Contoh nombor. Nombor 5. 5 darab 5. 5 darab 5 ni adalah 5 kuasa 2. Kalau 5 kuasa 2 ni adalah 25. Bila 25 ni kita punca kuasa, kita akan dapat 5 balik. Maksudnya, kuasa 2 dengan punca kuasa 2 adalah operasi bersongsangan. Maksudnya, daripada 5, kita kuasa 2 kan dia. Kita tambah kuasa 2. Bukan tambah, kita bagi dia kuasa 2. Dia akan dapat 25. Nampak? 5 kuasa 2 dapat 25. Tapi, bila kita patah balik, kita punca kuasa kan dia. Punca kuasa 25. Nampak? Punca kuasa 25, kita akan dapat 5. Faham? 5 kuasa 2. Cikgu ulang. 5 kuasa 2. Kita akan dapat 25. 25 punca kuasa 2 dapat 5. Faham tak? Okey. 5 kuasa 2 dapat 25. 25 kita punca kuasa 2, kita dapat 5. Boleh faham? Okey, contoh lain. 3 kuasa 2 kita dapat 9. Maksudnya 3 kuasa 2, 3 darab 3, 9. Punca kuasa 9, kita dapat 3. Nampak? Okey. Ada lain lagi? 100 pula. 10 kuasa 2, kita dapat 100. 100 punca kuasa, kita dapat 10. Nampak? Boleh ingat? Okey, dia proses songsangan. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak tentukan satu nombor kuasa 2. Okey, sebelum tu kita try buat latih diri 3.1b. Okey, salin dan lengkapkan setiap yang berikut. Okey. 5 darab 5 sama dengan 25. Maka punca kuasa 25 adalah 25 ni adalah 5 darab 5. Nampak? Lepas tu dia ada punca kuasa. Bila ada punca kuasa ni, jawapan dia adalah 5. Faham? Okay, next step. Next question. 8 darab 8 sama dengan 64. Maka punca kuasa bagi 64 ni adalah punca kuasa bagi 8 darab 8. Nampak? 64 ni adalah 8 darab 8. Bila kita punca kuasakan, kita akan dapat jawapan 8. Punca kuasa tadi dah hilang. Okey. Next. 24 kuasa 2 sama dengan 576. Maksudnya 576 ni adalah 24 kuasa 2. Bila kita letak punca kuasakan, kita akan dapat 24. Faham? Boleh? Okey, cikgu ambil nombor lain pula. 32 kuasa 2 sama dengan 1024. Jadi, kalau cikgu ambil punca 1024, kita dapat punca 32 kuasa 2. Nampak? So, punca kuasa dengan kuasa 2 ni, jadi tinggal nombor berapa? 32. Okey, faham? Boleh? Boleh? Okey. Satu lagi. 9 darab 9 sama dengan 81.
Punca kuasa 2 bagi 9 kuasa 2 adalah punca kuasa 2 bagi 81. Dapat berapa? 9. Ini kita boleh 9 darab 9. Dapat 9 juga. Nampak? Okey. Next. Okey, sekarang mari kita belajar menggunakan kalkulator. Awak ada kalkulator kan? Jadi, ramai sangat. Okey. Ramai sangat nak tekan kalkulator. Okey. So, kita tekanlah. Kalau nombor tu, nombor yang mudah, kita darab je biasa. Okey, contoh. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 adalah 6 darab 6. So, 6 darab 6, 36. Mudah kan? 1/5 kuasa 2 bermaksud 1/5 darab 1/5. So, dapat 1/25. Nampak? Mudah. Yang tu mudah. Bila mudah, awak tak payah guna kalkulator. Okey, 2/3 kuasa 2 bermaksud 2/3 darab 2/3. So, kita dapat 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. So, benda yang mudah, kita tak perlu guna kalkulator. Tapi, macam mana kalau nombor tu nombor besar? Seperti 43 kuasa 2. Harus guna kalkulator. So, awak ambil kalkulator awak tekan. Tekan 43. Ada tanda X kuasa 2 tu kan. Awak tekan tanda tu sama dengan. Terus dapat jawapan. Okey, cuba sekarang. Okey, untuk nombor pecahan. Mesti ada kurungan. Bila dia ada negatif, tekan yang ada negatif. 7, kita guna ABC. Tekan ABC. Maksudnya ABC tu per. 1, 13. 1, 13 pula. 1, 3 tutup balik X kuasa 2. Sama dengan. Okey. Terus dapat jawapan. Okey. Kalau tak suka guna kalkulator pun tak apa. 7/13 negatif. Kalau kuasa 2 bermaksud dia darab 2 kali. Macam ni. So, 7 negatif darab negatif positif. Tak perlu ubah. 7 darab 7, 49. 13 darab 13, 169. Sama juga. Okey. Nombor perpuluhan, gunalah kalkulator sebab takut awak silap kira. Jadi, tekan je lah 2.96 X kuasa 2 tu sama dengan terus dapat jawapan. Okey. So, sekarang kita try buat. Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Nombor 1. Okey, nombor 1. Macam mana tanpa guna kalkulator? 8 kuasa 2 sama dengan 8 darab 8. So, dapat 64. B. Negatif 5/6 kuasa 2. Dia adalah negatif 5/6 darab negatif 5/6. So, dapat negatif positif. Positif tak payah tulis. 5 darab 5, 25. 6 darab 6 dapat 36. Nampak? Okey. C. 1.4 kuasa 2. Yang ni awak darab lah. 1.4 darab 1.4. So, buatlah cara 1.4 darab 1.4. 4 kali 4, 16. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. 6, 9, 1. So, 1, 2. Okey, so jawapan dia 1.96. Nampak? Boleh? Okey, sekarang untuk nombor 2A. Cari nilai berikut dengan menggunakan kalkulator. So, senang je kan bagi awak. Tekan je lah. 29. Okey, 29 kuasa 2. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 841. Yang ni 9 kuasa 2 dapat 81/121. Yang ni awak tekan kalkulator akan dapat positif 234.09. Okey, wajib tekan kalkulator sebab kalau tidak awak tak reti langsung nak buat, siapa yang susah? Awak juga yang susah. Okey, next one.
Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak cari pengiraan sesuatu punca kuasa 2 tanpa guna kalkulator. Okey, tadi kuasa 2 kan? Sekarang punca kuasa 2. Okey, pertama. Contoh 64 punca kuasa 2 bagi 64. Ada dua cara nak sebut. Punca kuasa 2 bagi 64 ataupun 64 punca kuasa 2. Okey. So, awak tengok 64 tu sifir apa yang 64? Sifir apa? 8 darab 8. So, 8. Nampak? Okey, B. 144. Okey. 144. 144 ni boleh pecah. Macam tadi kita buat 12 darab 12. 12 ni boleh pecah. 3 darab 4. 3 darab 4. Jadi ada pasangan tak kat sini? Ada kan? 3 darab 4. 3 darab 4. Kenapa pasangan kat situ? Okey, kenapa ada pasangan kat situ? Maksudnya 3 darab 4 tu 12. 12 kuasa 2. Bermaksud punca 144 ni adalah punca 12 darab 12. Nampak? Ataupun punca kuasa 12 kuasa 2. Nampak? So, dapat jawapan 12. Faham? Boleh? Okey, kita tengok kalau benda tu adalah nombor pecahan. Okey. A. 4/25. So, 4 tu adalah 2 darab 2. Per 5 tu adalah 5 darab 5. So, otak awak kena cakap. Bila ada kat situ, maksudnya dalam ni punca kuasa 2/5. Ada 2 kali kan? Kuasa 2. So, kuasa 2 dengan punca kuasa boleh dipotong. So, kita akan dapat 2/5. Nampak? Kita tengok macam mana jadinya kalau ada pecahan nombor bercampur. Okey. Punca kuasa 2, 7/9. Tukar dulu jadi pecahan tak wajar. Okey. So, 2 darab 9 tambah 7. Nampak? So, dapat 25/9. Okey. 25 ni adalah, 5 kuasa 2/3. 3 ni pun kuasa 2. Nampak? So, buang punca kuasa dengan kuasa 2 dapat 5/3. Tukar balik nombor jadi 1, 2/3. Boleh faham? Okey. Sekarang kita try latih diri. Okey, latih diri 3.1D. Nombor 1 A. Punca kuasa bagi 81. So, punca kuasa bagi 81 adalah 81 tu adalah 9 kuasa 2. So, 9. Nampak? Okey, B. Punca kuasa 2 bagi 49. 49 tu adalah 7 kuasa 2. So, 7. C. Punca kuasa 2 bagi 121. So, ingat. 121 tu adalah, ada yang ingat, 11 kuasa 2. 11 darab 11 kan? Okey, jadi 11. Okey, D. Punca kuasa 2 bagi 900. Berapa? 900 adalah 30 darab 30. 30 kuasa 2 lah tu kan? So, dapat 30. Nampak? Okey. Kita pergi dekat E. Punca kuasa 2 49/81. Okey. 49 tu adalah 7 kuasa 2. 81 tu adalah 7 kali 7. 81 tu adalah 9 darab 9. So, bermaksud kat sini 7/9 kuasa 2 punca kuasa. So, hilangkan dua-dua tu. Dapat balik asal 7/9. Okey, F. Pecahan nombor bercampur. Tukar kepada pecahan tak wajar. So, 7 kali 9, 60.
3 tambah 1 dapat berapa? 7 kali 9, 63 kan? Betul tak? Okey, tambah 1 dapat 64. Pandai. 64 per 9. Bawah jangan lupa pula. Okey. So, 64 tu adalah 8 darab 8. Per 9 tu adalah 3 darab 3. Nampak situ? So, punca kuasa 8 per 3 ni pun kuasa 2. So, dapat 8 per 3. Tukar balik dapat 2 per 3. Okey, faham? Okey, kita pergi. Seterusnya. G. Asal muat. Okey, G. Punca kuasa 50 per 128. Mana ada cikgu 50? Cik dah tera kan? Okey. Ni boleh permudah tak? Boleh. So, permudahkan dulu. 50 permudahkan bahagi 2. Dapat 25. Atas bahagi 2. Bawah pun bahagi 2. Kita boleh permudah, kita permudahkan. So, bawah akan dapat apa? 128 bahagi 2. 64. So, C dah tahu dah. 25 tu adalah, yes, 5 darab 5 per 64 tu adalah 8 darab 8. Senang kan? So, 5 per 8 kuasa 2 punca kuasa. Barulah dapat 5 per 8. Okey, last one. Soalan apa? H. Punca kuasa 2 bagi 2.25. Okey. 2.25 ni adalah punca kuasa 2 bagi 225 per 100. Nampak? Okey. 225 ni adalah 15 darab 15 per 225, betul kan? Okey. Per 10 darab 10. Okey, nampak? So, 15 per 10 kuasa 2 punca kuasa. So, dapat 15 per 10 dapat 1.5. Okey, nampak? Boleh faham? Boleh Okey, next. Kita guna kalkulator pula. Okey, kalau guna kalkulator, kita boleh tengok. Just tekan. Awak tengok kalkulator awak ada simbol punca kuasa. Simbol punca kuasa tu yang macam ni. Yang ada setengah dia dekat atas kuasa 2. Okey, ni punca kuasa. Okey. So, tekan simbol punca kuasa, tekan 89, terus dapat, sama dengan, jangan lupa. Terus dapat 9.43. Kita buat 2 tempat perpuluhan, tengok soalan. Okey. So, tekan 154.7. Jangan lupa tekan punca kuasa dia dulu. Okey, sama dengan dapat jawapan dia. Okey, seterusnya, macam mana kalau nombor bercampur? Ini awak tak payah tukar apa jadi macam tak wajar. Awak tekan je punca kuasa. Tekan 6, tekan ABC, tekan 2, tekan ABC, tekan 7. Maksudnya 6 ABC, 2 ABC, 7. Nampak? Dia baca macam tu. Okey, sama dengan terus dapat jawapan. Okey, cuba ya. Okey, next. Kita tengok. Latih diri 3.1E. Cari nilai bagi setiap berikut menggunakan kalkulator. Betul kepada 2 tempat perpuluhan. So, apa lagi? A. Tekan punca kuasa. Tekan 43. Buat sekarang. Okey, boleh cek dapat berapa? Dapat 5 pula. Apa? Good. 6.56. B. Tekan punca kuasa. Tekan 37.81. Sama dengan 6.15. Okey, C. Tekan punca kuasa. Tekan 7. Tekan ABC. Tekan 15. Sama dengan. Nampak? So, kita akan dapat C tu 0.68. Okey, D.
Tekan punca kuasa, tekan 12, tekan A, B, C, tekan 5, tekan A, B, C, tekan 6. Sama dengan, kita akan dapat 3.58. So, better awak cuba sampai dapat jawapan yang betul. Okey, selesai untuk guna kalkulator. Sekarang kita tengok macam mana. Okey, macam mana kita nak anggarkan nilai. Ini kita belajar anggarkan nilai kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey. Contoh. Okey, tengok anggarkan nilai bagi setiap berikut. Tengok 1A. 61 kuasa 2. Okey, 61 kuasa 2 ni adalah, okey, awak tengok. 61 adalah di antara nombor 60 dengan 70. Bermaksud kalau 61 kuasa 2 adalah antara 60 kuasa 2 dengan 70 kuasa 2. Okey, jadi bermakna 61 kuasa 2 adalah antara 60 kuasa 2 ni 6 kuasa 2 36 kosong. Nampak? 3,600 dengan 70 kuasa 2. 7 kuasa 2 adalah 49 kosong. Nampak? Okey, jadi awak tengok. 61 ni lebih hampir dengan 60 ke 70? Mestilah 60. Nampak? Jadi, maka 61 kuasa 2 hampir dengan 3,600. Yang itulah kita panggil anggarkan nilai. Faham? Okey. 1A selesai. Okey, kita tengok 1B. Okey, 1B. 22.5 kuasa 2. Okey, 22.5 kuasa 2. Jadi, 22.5 adalah antara berapa? 20 dan 30. Nampak? Okey, so 22.5 kuasa 2 adalah antara, itu kuasa 2, 20 ni pun kita kuasa 2 dan 30 pun kita kuasa 2. Okey, kemudian 22.52 kuasa 2, 22.5 kuasa 2 adalah antara 20 kuasa 2 adalah 400 dan 3 kuasa 2, 900. Nampak? Okey, jadi maka 22.5 kuasa 2 dia hampir dengan mana? 400 ke 900? Mestilah 20 kan? Okey, jadi 400. Itulah dia. Okey, C. Okey, kita tengok C. Okey, C adalah 8.7 kuasa 2. Bermaksud 8.7 adalah di antara nombor 8 dan nombor 9. 8.7 kuasa 2 adalah di antara 8 kuasa 2 dan 9 kuasa 2. So, 8.7 kuasa 2 adalah antara 8 kuasa 2, 64, 9 kuasa 2, 81. 8.7 ni hampir dengan 9 kan? Sebab dia lebih daripada 0.5 kan? So, 8.7 kuasa 2 hampir dengan
81. Nampak? Boleh ikut? Okey, next. Okey. Untuk punca kuasa pula, kita kena tengok kuasa 2 sempurna. Okey, kalau punca kuasa, mesti tengok kuasa 2 sempurna. Okey, kalau tak ingat, senaraikan. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya lah. Okey, so tengok 34. Okey, 34 adalah antara, mana nombor 34? Dia antara, nampak? 25 dan 36. Yang ni. Okey, so kita buat punca kuasa 34 adalah antara punca kuasa 25 dengan punca kuasa 36. So, punca kuasa 34 adalah di antara 5 dan 6. 34 ni hampir dengan apa? 36 kan? Hampir ni, maka punca kuasa bagi 34 adalah hampir dengan 6. Nampak? Okey, 1F. Punca kuasa 17.6. Okey. So, bawah pula. Okey, punca kuasa 17.6. Jadi, 17.6 adalah di antara, tengok nombor mana? 16 dengan 25. So, punca kuasa 17.6 adalah antara punca kuasa 16 dengan punca kuasa 25. Nampak? So, punca kuasa 17.6 adalah antara 4 dan 5. Jadi, punca kuasa 2 bagi 17.6 hampir dengan 4. Okey, itulah kita anggarkan sahaja. Okey, boleh faham? Okey. Okey, jumpa lagi nanti. Thank you.